عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله القائل إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwani al-muslimin rahimakumullahu ta'ala, di kesempatan berada pada hari Jumaat pada bulan yang penuh keberkatan ini, bulan Sya'ban yang diridai Allah, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin yang hadir pada Jumaat penuh bahagia ini, agar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala tintah perintah Allah dan sedaya mungkin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan, keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah yang ingin saya sampaikan kepada hadirin yang hadir pada hari ini bertajuk keselamatan dan kesejahteraan ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita amat bersyukur kerana negara kita berada di dalam suasana aman dan damai. Walaupun pada ketika ini kita sedang menghadapi beberapa isu yang boleh mengancam keselamatan negara kita, kesejahteraan dan ketenteraman yang dikecapi, menyebabkan kita dapat melakukan urusan kehidupan di dunia ini dengan tenang dan selesa, aman, dan dengannya juga boleh membawa banyak kebaikan serta rezeki kepada manusia dan negara. Allah Ta'ala menyebut di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. Dan berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi suatu misalan, memberi suatu bidalan sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah pada tiap-tiap tempat, tetapi penduduknya sayang kufur akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mutaakhir ini negara kita sering berhadapan dengan kejadian-kejadian bencana alam. Antara contohnya banjir yang berlaku, tanah runtuh, jerbu, ribut dan kemarau yang meragut nyawa dan melibatkan kerugian harta yang banyak. Ketahuilah hadirin yang hadir bahawa setiap bencana yang menimpa manusia itu perlu dilihat daripada beberapa aspek. Aspek yang pertamanya ialah bencana yang menimpa orang-orang yang soleh untuk menambahkan pahala dan meningkatkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya,
bencana yang menimpa orang-orang yang beriman, yang mana ia merupakan peringatan dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bencana yang menimpa orang-orang yang tidak beriman merupakan azab daripada Allah dan seksanya disebabkan kekufuran dan kederhakaan mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan banyak tamadun manusia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bencana alam. Antaranya yang disebut di dalam Al-Quran ialah kaum Nabi Nuh alaihi salam dimusnahkan dengan banjir besar. Kaum Nabi Lut dimusnahkan dengan gempa bumi, dan kaum Nabi Ad alaihi salam dimusnahkan dengan ribut taufan sebagai hukuman Allah Subhanahu wa taala ke atas kekufuran dan keingkaran dan kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukannya. Allah Taala menyebut di dalam suratul Ankabut ayat yang ke-40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه صاحبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من سفخنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Maka masing-masing kami membinasakan dengan sebab dosanya, iaitu di antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu, dan ada yang dibinasakannya dengan letusan suara yang menggemparkan bumi, dan ada yang kami timbuskan dia dengan bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkannya di laut. Dan ingatlah kata Allah, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali menganiayai mereka, akan tetapi merekalah yang menganiayai akan diri mereka sendiri. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bencana alam boleh berlaku disebabkan daripada kesilapan dan kerakusan yang dinamakan manusia. Bukit bukau ditarah, pembakaran terbuka yang tidak terkawal, pembalakan haram yang berleluasa, dan pembuangan sampah yang sewenang-wenangnya adalah di antara punca bencana. Kerana sistem ekologi dan keseimbangan alam telah terganggu, ingatlah kita tuan-tuan yang hadir akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Rum. Allah Ta'ala menyatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan dan perbuatan buruk mereka, supaya mereka kembali bertaubat, insaf, sedar akan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesedaran tentang peranan dan tanggungjawab dalam mengurus dan mengurangkan kesan bencana alam adalah sangat penting. Apabila bencana berlaku, masyarakat adalah merupakan kumpulan pertama yang akan berhadapan dengan musibah tersebut. Justru itu hadirin sekalian, peranan terhadap kesedaran menghadapi bencana di kalangan masyarakat adalah amat penting bagi mengurangkan kesannya. Akibat sesuatu bencana sama ada dalam bentuk kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda. Mengambil kesempatan sempurna dengan sambutan Hari Anggota Bomba yang disambut di dalam bulan Mei pada setiap tahun, mimbar ingin menarik perhatian kepada sidang Jumaah yang hadir sekalian untuk bersama-sama menjaga kesejahteraan yang dinikmati pada masa ini dengan menghindarkan diri dari melakukan perkara-perkara
yang boleh menggugat dan mengancam keselamatan ummah. Dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat, terdapat halangan dan cabaran yang dihadapi oleh anggota bomba disebabkan sikap tidak bertanggungjawab segelintir daripada masyarakat Islam. Pihak bomba masih lagi menerima panggilan palsu daripada anak-anak kita yang nakal dan orang-orang perseorangan yang menganggap perbuatan ini sebagai main-main suka-suka. Di samping itu, hadirin yang dirahmati Allah, pelbagai peralatan kebombaan yang berada di premis-premis kediaman dan pembangunan dan bangunan seperti pili-pili bomba seringkali juga tidak dijaga dengan baik, dirosakkan serta disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Masalah ini telah memberi ancaman, telah memberi masalah kepada tugas-tugas bomba di dalam memastikan perkhidmatan yang berkualiti dan pantas dapat diberikan kepada masyarakat. Bersempena dengan sambutan anggota bomba, marilah kita mengucapkan syabas, tahniah, jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh anggota bomba yang mana mereka ini bertungkus lumus memastikan keselamatan yang berlaku kebakaran dan seumpamanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Suratul A'raf ayat yang ke-56. Di antara lain membawa maksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya, dan berdoalah kepadanya, ya Allah, dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan penuh pengharapan supaya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala tintah perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ya Allah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapat bimbingan dan kebahagiaan daripada Allah di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah saya mengajak dan menyeru kepada hadirin yang hadir pada hari ini, kita mengenang
akan jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangan baginda di dalam membawa ajaran Islam. Sayang dan kasih kita nyatakan dengan senantiasa bersolawat pagi dan petang kepada hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian, wasallimu taslima, dan mengucapkanlah salam kepada baginda dengan penghormatan yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan pada malaikat untuk menyampaikan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina waj'alna minar rashidin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah ya rabbal alamin. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي باللهشة وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور الزاهرة سلطانه ترنجانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.